Salam warna Ramadan semua. Apa khabar? Sihat Fiza? Sihat. Kami harap anda juga siap-siap belaka ya. Bagaimana sejauh ni? Cukup tak puasa 9 hari? Atau ada plus minus sana sini? Belum apa-apa lagi. Awak dah menyakat, Saya bergurau aja. Zairi, saya pasti ramai yang bekerja-kerja untuk kumpul points tau. Cakap pasal points ni, saya teringat misi Aisyah Aziz bersama adiknya Ain Aziz. Hari ini kita akan tahu progres kerja kemasyarakatan mereka bersama penerima dana bertapis dalam segmen Jabar. Tak sabar pula saya nak saksikan. Saya pun tak sabar nak kongsi resepi hidang kali ini. Kerana saya pasti ramai yang suka dengan juadah manisan yang bakal dikongsi tau. Tapi itu manis ditekak saja Fiza. Untuk buat manis di mata pula, kita ada tip menarik khusus bagi kaum Adam yang inginkan satu kelainan pada busana tradisional mereka dalam segmen Gaya. Yang penting jangan asyik sibuk nak bergaya sampai lupa tunaikan kewajipan kita. Jadi Suzairi, dah masuk hari ke-9 kita berpuasa ni. Awak ni dah bayar zakat fitrah? Jangan awak lupa nanti minus point tahu. Dia nak kenakan kita pula. Mestilah sudah. Zakat fitrah pun dah, zakat harta pun dah, infak pun sudah. Sebut tentang infak, mungkin ada yang tak tahu apakah bezanya dengan zakat. Sayang juga kalau ada yang hanya berzakat setiap tahun tapi tak tahu bagaimana ia boleh sempurnakan puasa kita. Apa kata kita dapatkan penjelasannya dalam Seimbang. Tumbuh, bertambah, subur, bersih, penuh keberkatan. Tahukah anda itu adalah pengertian zakat dalam bahasa Arab? Itulah kewajipan dan tanggungjawab yang membentuk sifat mulia dalam diri kita supaya kita dapat membantu mereka yang lebih memerlukan. Namun, bagaimana sebenarnya zakat ini dapat menyempurnakan lagi amalan kita? Untuk memberi pencerahan hari ini bersama saya ialah Ustazah Nur Hidayah Azman. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Boleh tak Ustazah kongsikan hikmah di sebalik menunaikan zakat? Di dalam kita menunaikan ataupun melaksanakan ibadah zakat ini, ia sebenarnya sebuah ibadah di mana kita dapat merasakan belas kasihan terhadap mereka yang kurang berkemampuan. Dan pada waktu yang sama kita mengambil prihatin bahawa setiap di antara kita mempunyai sesuatu yang boleh diberikan ataupun disalurkan kepada masyarakat, terutamanya kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sudah tentu keberkatannya masih sama ada kita melakukan secara in person ataupun kita melakukan dalam talian ataupun secara digital. Apa yang penting adalah niat kita, keikhlasan kita dan juga kesungguhan kita dalam melakukan perkara tersebut. Bagaimana kita dapat menyemai sifat rahmah dan semangat keihsanan dari menunaikan zakat? Sudah tentu sifat-sifat mulia ini boleh kita memupukkannya apabila kita faham kepentingan terhadap perasaan belas kasihan dan keprihatinan antara satu sama lain. Perlu kita fahami bahawa dalam setiap harta kita tu ada hak orang lain dan sebahagian daripada harta kita adanya hak penerima zakat. Dari situ kita boleh menyemai sifat-sifat rahmah, sifat empati, sifat kepedulian terhadap masyarakat. Dan di sini kita juga akan lebih fahami bahawa setiap di antara kita ada tanggungjawab dalam memberi sokongan kepada masyarakat menerusi wadah-wadah ataupun menerusi cara-cara yang kita mampulah. Jadi Ustazah, apakah sebenarnya perbezaan di antara zakat, wakaf dan juga infak? Jadi zakat ialah satu perkara yang wajib di mana terdapat peratusan daripada harta kita yang perlu kita keluarkan ataupun salurkan kepada penerima zakat. Kalau kita lihat kepada wakaf pula, ia merupakan suatu aset di mana kita tidak dapat menggunakannya ataupun manfaatkannya secara tersendiri. Contohnya kita nak wakaf kepada sebuah sekolah ataupun sebuah madrasah. Boleh tak kita wakaf contohnya dari segi keperluan yang lebih kecil lah. Contohnya meja, kerusi, pakaian, perkakas yang digunakan untuk memudahkan para pelajar untuk menuntut ilmu di madrasah ataupun sekolah tersebut. Infak itu merupakan suatu pemberian ataupun suatu sumbangan daripada segi harta, wang ataupun barangan tertentu. Jika ada seseorang tu yang berniat untuk berinfak atau bersedekah, Ustazah ada tak nasihat atau syarat yang boleh dikongsikan?
kita perlu ada niat yang ikhlas, di mana apabila kita memberikan infak ataupun sedekah, kita perlu melakukannya atas niat-niat yang tuluslah, bukan dari segi sebab kita dipaksa. Tapi ada juga yang meragui sama ada sumbangan mereka sampai ke penerima atau tidak. Jadi bagaimana mereka boleh mengatasi pemikiran tu? Kita perlu fahami ada wadah-wadah tertentu untuk kita memberi infak, sedekah, wakaf ataupun zakat. Jadi apabila kita menggunakan wadah-wadah yang sedia ada, di sini kita tahu ada sistem yang akan salurkan pemberian kita kepada penerima-penerima yang sepatutnya. Ustazah ada sebarang mesej tak untuk sampaikan pada penonton? Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, saya mengambil peluang ini untuk mengingatkan diri saya dan kita semua untuk melaksanakan tanggungjawab kita menerusi menunaikan zakat. Dan perlulah kita untuk mengambil setiap peluang yang ada, terutama sekali apabila wadah-wadah yang diberikan memudahkan proses kita untuk melaksanakan ibadah kita. Dan yang terakhir, semoga ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini diterima dan semoga kita terus melakukan setiap ibadah dengan penuh ikhlas, insya-Allah. Terima kasih Ustazah kerana memberikan kita pencerahan yang sangat jelas sekali tentang zakat. Semoga kewajipan yang kita laksanakan ini bukan sahaja tanam sifat mulia dalam diri kita, tapi juga dapat memberi kesejahteraan pada mereka yang memerlukan. Kepada penonton kita yang belum lagi menunaikan zakat, tunggu apa lagi tu? Itu dia. Dan saya harap kita semua mendapat iktibar dari apa yang dikongsikan oleh Ustazah Hidayah tadi. Kalau bantu yang memerlukan, tak semestinya dengan wang sahaja. Boleh juga kita sumbang tenaga seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah Aziz dan Ain Aziz dalam segmen Cabar. Nak tahu apakah perkembangannya? Nantikan selepas ini dalam Warna Ramadan. Saya dan kembar saya Ain, kita ada niat sempena bulan Ramadan ni kita nak sumbangkan tenaga kita untuk orang yang lebih memerlukan. Maybe dari segi volunteer. Okey, sebentar. Sebelum kita pergi naik atas, saya rasa saya akan terangkan apa nenek punya itulah ya. Ni Hafsah actually umur dia dalam lingkungan 80-an. Beliau tinggal sini pun dah lama lah. Daripada sebelum suaminya meninggal. So sekarang ni dia tinggal seorang. So kalau kita dapat bantu beliau untuk kemas kini tempat rumah dia, lagi alhamdulillah lah ya. Okey. Assalamualaikum. Salam Encik Nak. Okey, saya bawa kawan nenek. Baguslah masuklah duduk berbual dengan nenek dulu ke apa-apa. Hari ni kita datang untuk nak kemas rumah. Dia kesiankan nenek dia, nenek dia tinggal seorang. Okay. Yatim piatu, saudara tak ada, semua tak ada saudara. Orang kodah. Nenek duduk sini seorang ke? Dah berapa lama duduk sini? Ya, dah lama. Lagi ada suami tu sampai suami dah tak ada. So nenek buat semua sendiri kat sini? Ya. Nenek buat sini semua kat sini Semua sendiri? nenek kemas sendiri. Kemas apa-apa, sapu, muk semua. Adik masih boleh berjalan, nenek jalan. Dulu dia jalan. Dia dah tak boleh jalan, nak kereta tolak boleh. Makan-makan apa semua macam mana? You masak? Tapi macam bulan-bulan hantar nenek beras apa itu tak susah. Ada. Kadang apa-apa pun kadang dia hantar lauk ke apa kan. Kadang tak ada pun goreng telur tak kicap makan habis kisah. Tapi nenek kalau yang puasa suka makan kurma. Kurma suka. Macam mana? Dah ready? Untuk keselamatan ni Hafsah, TV ni mungkin kita letak betul-betul sikit jadi dia tak macam nak jatuh. Mungkin katil kita ubah sikit. Tapi kita buat ni dalam berapa hari? Dia bukan berapa hari. Dia mesti nak habis hari ni berapa jam saja. Ini cabaran. So kena habiskan hari ni juga? Hari ni? Ya. Kita ada volunteer dalam tapis yang akan bantu. Ah, So okey, jangan okey, khawatir. okey. Ada volunteer untuk nak tolong you all. Okey. Kita cuba ni ya. Kita cuba tolong ni. Kita dah belilah apa-apa bedsheet lah, kerusi baru lah, ada dekor sikit, barang-barang untuk spray kacang wangi. Boleh. Nanti kalau kita kurang pasti, kita tengok gambar yang kita tadi dah discuss macam mana dan everybody boleh tolonglah. Taruh TV kat mana, macam mana mau untuk semua lah ya. Yes.
Terima kasih atas kerjasama anda semua untuk memperancangan kita hari ini. Kita sama-sama. Terkesan saya melihat kesungguhan adik-beradik ni untuk mengukir senyuman kepada yang memerlukan. Tak sabar pula nak lihat hasilnya dalam segmen Cabar Jumaat ini. Bagi kaum Adam yang sedang menonton, segmen seterusnya ini khas untuk anda. Saya ingatkan kaum Hawa saja yang boleh gayakan pelbagai jenis kain. Rupa-rupanya kaum Adam pula ya, ada banyak pilihan. Nak tahu apa yang saya maksudkan? Mari kita saksikan dalam Daya. Saya nak tanya, siapa yang selalu bergelut dengan kain samping di pagi raya? Siapa? Gara-gara kain samping, mata pun naik juling. Kan? Ada pula tu belum sempat keluar rumah, badan dah berpeluh. Pernah dengar kan? Macam ini bang. Apa kata kita cuba satu kelainan? Sebenarnya tak perlu pakai kain songkit. Ada kain-kain lain. Macam-macam style kita boleh gayakan. Nak tahu? Ikut saya. Penonton, sekarang saya bersama dengan Fauzi Anwar, seorang pegiat seni yang sungguh berpengalaman dan nak lagi bab fashion tradisional Melayu. Okey, Fauzi, selamat datang. Terima kasih Apa khabar? Mengundang. Alhamdulillah. Fauzi, ada orang cakap kalau pakai baju Melayu ni tak lengkap kalau kita tak pakai kain samping. Jadi boleh tak Fauzi terangkan pada kita semua apakah erti di sebalik pemakaian kain samping itu? Okey, kalau menggunakan baju Melayu tu, kalau yang lelaki tu adalah sehelai kain samping untuk menutup aurat. Dan kalau ikut darjat, kalau yang orang-orang kenamaan, mereka menggunakan samping yang penuh tenunan emas. Kalau yang orang biasa tu tenunannya kurang dan lebih simple. Fakta yang interesting yang saya tahu, kalau yang bujang tu menggunakan samping dia 2 jari atas lutut. Kalau yang sudah berkahwin, berumah tangga tu 2 jari bawah lutut. Okey, kalau kita tengok sekarang ni adalah kain plekat. Tapi dengan evolution fashion, dia telah dimodernkan dengan tenunan songket dan benang emas. Kan kalau kita nampak kan, ini pula kain Samarinda. Kain Samarinda daripada Kalimantan. Kan dia punya bentuk-bentuk tu macam batik-batik sikit, tapi tetap dia ada dia punya bunga tabur kat sini. Ini influence daripada India. Kain broket, songket. Dan ini songket penuh lah selalunya. Ini digunakan oleh kerabat-kerabat raja ataupun status yang lebih tinggi. Anda ada tips tak bagaimana untuk menjaganya agar warna tu tidak luntur dan kualitinya terjaga? Okey, kalau cuci pula mereka hanya menggunakan air saja untuk mengelakkan chemical-chemical ni menurunkan warna-warna pada kain-kain songket ni. Kalau songket penuh tu selalunya tidak untuk mengelakkan daripada benangnya patah. Selalunya mereka akan gulung kain tu, tidak dilipat. Setahu saya kan Fauzi, kain songket ni ada bahagian kepala, badan dan juga kaki kan. Adakah ia sama juga dengan kain pelikat? Ni ada kepala songket dan kaki songket. Dan coraknya menggunakan motif jalur. Kain pelikat cuma ada kepala saja. Namanya kepala pelikat? Ni kepala pelikat. Cakap pasal baju ni semua kan, ada orang suka bergaya dengan baju tradisi Melayu kita. Boleh tak anda tunjukkan gaya-gaya macam mana pakai samping yang sesuai dengan baju cekak musang dan juga Teluk Belanga? Selalunya baju cekak musang ni adalah baju formal. Kita guna samping tu dagang luar. Yang pakai bunga samping, bunga tu semua formal lah. Kalau baju yang Teluk Belanga pula, itu yang kita berdagang dalam lah. So selalunya informal punya majlis. Terima kasih Fauzi kerana kongsi pengalaman anda. Sama-sama. Penonton cuba bayangkan tak sampai setengah hari kain samping awak semua dah terlondeh. Tapi tak kisah. Anda lipat kain samping tu jadikan selimpang. Dalam satu hari tu macam-macam cara boleh buat. Yang penting berkali-kali boleh buat OOTD. Macam Siapa sangka kan pakai kain sarung pun boleh nampak style. Ya, betul. Awak tahu tak Fiza, kain sarung ini bukan hanya melambangkan budaya, tapi ia dah mendunia. Perkataan sarung ni dah pun termasuk dalam Kamus Bahasa Inggeris.
Wow, saya rasa banggalah. Tapi sebut tentang mendunia, Suzairi, cuaca yang kita akan sediakan dalam segmen seterusnya ini pun sangat istimewa tau. Kerana ia dikenali dengan nama-nama yang berbeza di pelbagai negara. Kalau anda nak tahu apakah juara yang kita akan kongsikan kali ini, teruskan bersama kami dalam Warna Ramadan. Sebenarnya kali ini kita nak kongsi sebuah juara yang sangat popular di mana-mana bazar atau pasar malam. Lain kali, kalau tak sempat nak beli, bolehlah cuba buat sendiri. Nak tahu apa yang saya masukkan? Mari kita saksikan dalam Hidang. Tekak saya rasa macam nak makan yang manis-manis lah untuk berbuka nanti. Fiza nak buka apa? Nak buka apa balik? Terang bulan atau martabak manis? Fiza cakap nanti saya buatkan. Inilah tamu kita untuk hari ini, Fadli Awaludin. Cuma saya nak tanya, tadi yang awak sebutkan itu semua kan kuih yang sama? Betul Fiza. Tapi hari ini saya akan kongsi bersama anda resepi apam balik. Jadi kalau anda tak sempat untuk pergi ke bazar, bolehlah cuba resepi ni. Pertama sekali kita masukkan 2 cawan tepung. Sebelum kita masuk, kita ayak dululah. Ni, saya nak tanya Fadli. Saya kenal awak sebagai seorang pelakon, tapi saya tak tahu awak pandai masak. Dari mana cetus minat nak buat apam balik ni? Keluarga saya minat makanan apam balik ni. Jadi setelah daripada kita beli ke sana, beli ke sini, jadi satu hari saya cakap, apa kata kita buatlah. Jadi kita boleh buat untuk kongsi beramai-ramai kan. Okey, lepas tepung kita masukkan setengah cawan gula, 1 sudu kecil bicarbonate soda, 1 sudu kecil baking powder, sedikit pewarna saya selalu letak setengah sudu kecil, 1 biji telur, 2 cawan air. Jadi kalau Fadli dah tahu buat apam balik di rumah, kalau pergi bazar Ramadan nak cari juara apa pula? Boring lah mungkin, tapi saya suka epok-epok. Ada sekarang epok-epok yang diinovasikan jadi epok-epok yang lain kan, epok-epok telur, trendy daging lah, ayam lah, sayur, macam-macam lah. Jadi saya suka lah epok-epok. Kalau ada roti boyan pun okey. Jadi apakah pandangan Fadli tentang kuih-kuih kita yang tradisional ni yang diberi perisa baru seperti coklat, cream cheese, red velvet? Ya. Khas untuk apam balik, sekarang saya rasa lebih banyak perisa yang ada. Tak ada masalah, ikut cita rasa masing-masing. Tapi bagi saya lah, saya tetap suka resepi apam balik yang tradisional. Dengan resepi inilah yang saya diperkenalkan dengan apam balik. Jadi inilah rasa yang dah ditetapkan, dah disebati dengan saya. Kita harus masukkan 2 sudu besar ghee. Tapi sebelum saya masukkan, saya telah cairkan terlebih dahulu. Kenapa nak kena cairkan gitu? Kalau kita tak cairkan, nanti dia tak sebati dan dia akan berketul-ketul lah. Pancuk asalkan dia smooth, boleh. Okey. Okey Fiza, dah cukup. Cukup? Okey. Baiklah. Walaupun tak ada dalam resepi, tapi saya suka tambah garam sedikit saja. Kacang ni macam dah diletak gula, betul tak? Kacang dah dikisar dan dibancur dengan gula lah. Tapi jagung ni saya suka gunakan jagung biasa, jagung manis macam ni. Sebab ramai yang suka jagung krim. Tapi saya tak suka berkrim sebab cepat muak kalau makan. Jadi saya suka guna yang biasa saja. Tapi sebelum kita masukkan acuan tepung ni, saya selalu menyapukan ghee yang telah dicairkan tadilah. Ini kerana untuk mengelakkan acuan tepung ini untuk melekat di wadi. Marilah kita mulakan. Okey, kita masukkan acuan tepung ni. Kita tuangnya. Okey, kita biarkanlah kasih dia berbuih dulu. Jadi masak. Ya, api kena pelan. So sekarang kita boleh masukkan inti kacang. Saya sebenarnya suka kacang
dan gula saja. Saya tak suka jagung. Betul-betul. Ibu bapa saya juga tak minat dengan jagung. Jadi hanya kacang dengan gula saja. Nampak tu bukan saja nampak rangup, tapi saya boleh bayangkan lemak manisnya sekali. Betul Fiza, apam balik ni memang sedap dan senang untuk dibuat. Anda di rumah boleh pelbagaikan intinya mengikut cita rasa masing-masing. Seperti yang ini, khas buat Fiza saja, saya hanya gunakan kacang dan gula sebab ia tak suka jagung. Terima kasihlah Fadli. Saya pun rasa teruja nak cuba resepi apam balik versi Fadli Awaludin ni untuk juada berbuka malam ni. Anda di rumah juga boleh cuba sama. Terima kasih ya Fadli. Sama-sama Fiza, selamat berbuka. Wah, Fadli hebatlah. Senang rupanya nak buat apam balik tu. Kalau gitu saya pun nak cuba sendiri. Nak letak inti yang lain-lain daripada yang lain. Mantau sedap kan? Apa salahnya? Boleh ikut cita rasa sendiri. Baiklah, nampaknya dah setengah jam kita berkongsi pelbagai informasi yang bermanfaat kan? Antara yang menarik esok, kita akan kongsi tip bagaimana anda boleh membuat rumah anda kekal harum dan segar dalam gaya. Dan pada yang suka dengan hidangan ikan salmon, nantikan resepi yang akan dikongsi dalam hidang. Dalam sembang pula, kita akan selami bagaimana untuk memupuk nilai ihsan dan memberikan sokongan pada mereka yang masih dalam fasa pemulihan. Jadi jangan lupa untuk bersama kami esok 6 petang di Suria dan Mi Watch dalam Warna Ramadan.